Assalamualaikum dan hai kepada semua pencatur. Dalam video kali ini kita nak tengok satu game yang telah dimainkan oleh seorang Grandmaster yang unik. Grandmaster yang saya maksudkan ialah GM Nihal Sarin dari India. Kenapa saya katakan dia ni unik? Ialah sebabnya beliau ni memang dilahirkan sebagai seorang yang genius. Seawal umur 3 tahun telah dikatakan bahawa GM Nihal Sarin telah berjaya menghafal sebanyak 190 nama negara beserta dengan ibu negara. Baru sahaja berumur 3 tahun dah boleh hafal sebanyak tu. Memang sangat mengagumkan dah. Masa saya umur 3 tahun, saya tak boleh nak hafal pun. Tak tahu pun nama susu yang saya minum. Cap apa pun saya tak pasti. Cap ibu dan anak ke entahlah. Tapi Nihal Sarin ni dia boleh hafal nama-nama negara. 190 negara berlainan pula tu memang merupakan seorang yang dilahirkan sebagai anak yang genius dan juga unik kat situ. Jadi kita nak tengok game beliau menentang seorang Grandmaster yang bernama Eltaj Safarli. Eltaj Safarli ni merupakan seorang Grandmaster dari Azerbaijan. Baru sahaja berumur 29 tahun sebenarnya dan juga merupakan seorang pemain catur yang kuat. Pada pusingan pertama dalam pertandingan yang akan saya tunjuk ni, dia telah pun berjaya mengalahkan seorang lagi Grandmaster yang famous, yang kuat juga bernama GM Sam Shankland. Jadi memang bukan calang-calang lawan lah. Jadi game pada hari ini telah diambil dari kejohanan catur Piala Dunia pada tahun 2019. Pada pusingan kedua, kita ada putih yang dimainkan oleh Nihal Sarin menentang hitam yang dimainkan oleh Eltaj Safarli. Jom kita tengok game ni. Ianya dimulakan dengan pawn ke E4. Kita ada E5, Knight F3 menyerang pawn dan Knight C6 mengawal pawn tersebut. Seterusnya Bishop B5. Ini merupakan opening Ruy Lopez telah dimainkan oleh Nihal Sarin kat sini. A6 menyerang Bishop dan Bishop lari ke A4. Kita ada Knight F6 dan seterusnya castling. Bishop ke E7, Rook ke E1, B5 menyerang Bishop dan Bishop lari ke B3. D6 dimainkan kat sini dan kita ada C6. Ini merupakan satu idea yang biasa dibuat dalam opening ni, membuka ruang untuk melarikan Bishop ke C2 nanti dan juga menyokong pawn yang berada di D4. Jadi kat sini permainan diteruskan dengan castling oleh hitam. H3, Knight ke B8, D4, Knight melompat ke D7 dan kita ada Knight B ke D2. Ini sebenarnya merupakan gerakan-gerakan yang biasa dilakukan dalam variasi ini. Gerakan Knight D2 ni adalah bertujuan untuk melompat ke F1 dan kemudiannya pergi ke G3 ataupun E3 kat situ. Seterusnya kita ada Bishop ke B7, Bishop C2, Rook ke E8 dan Knight F1 seperti yang saya cakap tadi. Bishop ke F8, Knight ke G3 dan seterusnya G6. Dalam posisi ini, Nihal Sarin mencuba untuk memperluaskan kawasannya di sebelah queenside pula dengan gerakan A4, Bishop ke G7 dan seterusnya Bishop ke D3. Permainan diteruskan dengan tolakan pawn ke C6, Bishop ke G5, H6 menyerang Bishop dan Bishop larikan diri ke E3. Kita ada kat sini Queen ke C7, Queen D2 dan seterusnya King ke H7. Kemudian putih membuat gerakan B4 kat sini. Dan pada gerakan ke-20 inilah barulah Eltaj Safarli memainkan gerakan yang baru yang tak pernah dimainkan oleh sesiapa sebelum ni dengan gerakan Knight ke B6. Jadi 20 gerakan sebelum ni semuanya merupakan variasi yang biasa dimainkan. Kat sini Nihal Sarin meneruskan gerakan dengan pawn D makan pawn di E5. Kita ada pawn makan pawn kat sini. Dan seterusnya A5 menyerang Knight. Jadi Knight terpaksa melarikan diri ke D7 dan kita ada C4. Rook A ke D8 telah dimainkan kat sini dan Queen A2 dimainkan oleh Nihal Sarin. Dengan ideanya untuk pawn C makan pawn B7 dan seterusnya membuka laluan Queen makan pawn di F7 secara percuma.
Oleh sebab itu, hitam telah mainkan king ke G8 mengawal pawn di F7. Bishop C2 dimainkan dengan idea untuk datang ke B3 menambahkan lagi serangan ke arah pawn di F7. Kita ada queen D6 dan seterusnya bishop B3 seperti yang saya bagi tahu tadi. Kat sini semestinya hitam tak boleh nak makan pawn berada di B4 sebab kalau queen makan kita ada tolakan pawn ke C5 membuka serangan pawn di F7 ni untuk membuat serangan bercabang fork kat situ. Jadi kalau diteruskan dengan rook ke E7 mengawal pawn tersebut, kita ada rook A ke B1. Kalau kita tengok sekali lagi ancaman bishop ke F7 membuat discover check kat sini sambil menyerang queen boleh dilakukan. Dan sebenarnya kalau queen cuba melarikan diri ke C3, kita ada rook E datang ke C1 dan queen ni sebenarnya tak boleh keluar daripada lingkungan buah-buah pemain putih kat sini. Oleh sebab itu queen ni akan mati dan tak dapat membantu pertahanannya lah. Oleh sebab itu selepas bishop ke B3 kita ada gerakan queen E7 mengawal pawn di F7 dimainkan. Permainan diteruskan dengan rook A pergi ke D1 mengawal file yang bagus di file D kat sini. Rook C8 telah dimainkan. Kita ada knight ke H4 dengan idea untuk makan pawn di G6 mencuba untuk mengeksploitasi pin yang akan terjadi selepas pawn dibuka nanti. Jadi king hitam telah melarikan diri ke F8 kat sini dan kita ada C5 membuka laluan bishop seperti yang saya bagi tahu tadi. Dan kalau korang tengok dalam posisi ni, bishop yang berada di B7 ni telah tidak mempunyai tempat yang bagus. Dia telah tersekat di belakang pawnnya sendiri. Memang merupakan satu piece yang tidak membuat apa-apa kat situ. Baik, permainan disambung dengan knight ke B8 kat sini. Kita ada rook ke D6 mencuba masuk ke dalam satu petak yang cantik kat situ. Hitam memainkan rook E ke D8 Namun kat sini Nihal Sarin telah memainkan satu gerakan yang sangat cantik. Korang boleh cuba untuk pause video ni kat sini dan cari apakah gerakan beliau yang seterusnya. Silakan. Kat sini beliau telah mainkan gerakan knight G ke F5 menyerang queen sambil membuat satu pengorbanan knight kat sini. Apa yang berlaku kat sini kita boleh tengok. Kalau hitam tak makan knight tersebut, dia memilih untuk melarikan queen contohnya ke E8, putih boleh membuat ancaman-ancaman yang lagi bagus dengan taktik-taktik yang cantik seperti knight makan pawn di G6 membuat satu lagi sacrifice pengorbanan knight. Dan selepas pawn makan knight tersebut, kita ada rook makan knight sekali lagi membuat exchange sacrifice dengan idea untuk membuat checkmate. Kat sini disebabkan check, jadi bishop terpaksa makan rook tersebut. Kita ada bishop makan pawn H6 check, sekali lagi bishop terpaksa tutup dan selepas bishop makan bishop, putih akan mendapat checkmate yang sangat cantik kat sini Jadi oleh sebab itu selepas gerakan sacrifice ini dibuat, hitam terpaksa makan knight tersebut dengan pawn G-nya. Jadi G makan knight dan kita ada knight makan pawn F5 menyerang queen kat situ. Queen melarikan diri ke C7 dan kita ada knight makan bishop G7. Selepas king makan bishop, sekali lagi Nihal Sarin membuat satu gerakan yang bagus kat sini dengan membuat gerakan bishop makan pawn di H6 check. Selepas king memakan bishop di H6, kita ada rook makan knight F6 check. Dalam posisi ini sememangnya king hitam tak boleh nak melarikan diri ke 7 rank contohnya ke G7 sebabnya rook makan pawn F7 boleh dimainkan kat sini sambil membuat fork. Sememangnya queen hitam akan mati dan kalau queen makan rook, bishop makan queen, sememangnya hitam boleh menyerah kalah sebab putih mempunyai buah yang sangat banyak kat sini Jadi selepas gerakan rook F6 check, hitam telah melarikan diri ke G5. Namun masih lagi tidak dapat melarikan diri dari ancaman berbahaya yang ingin dibuat oleh Nihal Sarin dengan rook ke F5 terlebih dahulu membuat check. Dan selepas king lari ke H6, kita ada gerakan yang paling tepat yang telah dibuat oleh Nihal kat sini. Sebenarnya banyak gerakan bagus kat sini, cuma dia telah memilih gerakan yang paling bagus, iaitu queen ke E2. Kenapa gerakan ini bagus? Sebabnya queen mengancam untuk datang ke H5 dan putih memangnya tak dapat nak buat apa-apa kat sini Oleh sebab itu pada gerakan ke-37 ini, Eltaj Safarli telah memilih untuk resign dan menyerah kalah.
Kenapa? Macam yang saya cakap lah, terlalu banyak ancaman kat sini. Queen boleh datang ke H5, Rook boleh makan pawn di F7, ataupun Queen boleh datang ke G4. Semua gerakan ni semestinya tak dapat dibendung oleh hitam. Kenapa? Sebabnya kalau kita tengok King hitam, seorang-seorang kat sini, dia kesedihan ditinggalkan oleh kawan-kawannya yang bermain di Queen side kat sini. Semua duduk sebelah sini berkumpul, dia seorang-seorang je duduk sini. Jadi sangat sedih. Ini merupakan seorang king yang sangat-sangat kasihan kat situ. Satu lagi kemenangan cantik yang telah dibuat oleh Nihal Sarin pada kejohanan Piala Dunia tahun 2019 ni. Dia telah berjaya memenangi kesemua perlawanannya untuk 3 pusingan pertama. Memang merupakan momentum yang sangat bagus yang telah ditunjukkan oleh GM Nihal Sarin pada kejohanan tersebut. Baik, jadi saya rasa itu saja untuk kali ini. Terima kasih kerana menonton. Silakan like, share juga subscribe pada channel kami untuk terus menyokong usaha kami dalam menaikkan industri catur. Korang juga boleh pergi ke playlist kami untuk melihat video-video lain yang menarik. Selamat bercatur. Assalamualaikum. Bye-bye.